Jom terus belajar bersama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga murid-murid yang cikgu kasihi sentiasa dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita teruskan pembelajaran Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang akidah, unit 3, bertajuk Allah bersifat kalam. Sekarang mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat: pertama, menerangkan pengertian Allah bersifat kalam. Kedua, membaca dalil nakli Allah bersifat kalam dan menerangkan pengertiannya. Ketiga, menjelaskan dalil akli Allah bersifat kalam. Keempat, menyenaraikan 4 kesan beriman dengan Allah bersifat kalam. Baiklah, jika murid-murid sudah bersedia, mari belajar bersama-sama cikgu. Oh ya, untuk rujukan, gunakan buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 82 hingga 85. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasihi, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan satu ibadah. Sabda Nabi Muhammad SAW, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Tirmizi. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Subhanallah. Besarnya ganjaran pahala membaca kalam Allah. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi, sekarang kita pelajari pengertian sifat kalam. Sifat kalam Allah bererti Allah Maha berkata-kata. Allah Ta'ala Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Apa hukum beriman dengan sifat kalam Allah? Ya, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Baiklah, kita teruskan dengan dalil nakli Allah bersifat kalam.
Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata, yakni secara langsung tidak ada perantaraan. Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi paling mulia dalam kalangan Bani Israel. Baginda digelar Kalimullah, iaitu yang bermaksud orang yang diajak berbicara dengan Allah. Ini merupakan keistimewaan dan kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Musa alaihi salam. Baiklah, seterusnya, dalil akli Allah bersifat kalam. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya, sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada rasul-rasulnya. Seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih, mari dengar kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihi salam ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam seperti dalam surah Toha ayat 11 hingga 15. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, "Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku." Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, begitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Sekian kisah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi, kita teruskan lagi dengan mempelajari kesan-kesan dalam kehidupan beriman dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Ketiga, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang keempat, dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih, kita telah pun mempelajari pengertian kalam Allah berserta dalil nakli dan akli. Begitu juga hukum beriman dengan sifat kalam Allah. Beriman bahawa Allah bersifat kalam akan memberi kesan positif dalam kehidupan seharian kita. Kalam Allah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Oleh itu, kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Baiklah, setakat ini dahulu pelajaran kita. Sehingga kita berjumpa di lain kesempatan. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.